Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada para peserta kita pada kali ini. So seperti yang saya telah janjikan, so saya akan buat topik berkaitan dengan hukum linear. Okay, so sebelum kita pergi kepada soalan-soalan atau praktis yang saya telah prepare, praktis subjektif, kita pergi basic dulu berkaitan dengan hukum linear. Jadi bila kita sebut sebagai hukum linear, so key dekat sini sebenarnya adalah kamu kena kenal pasti ataupun kamu kena perlu tahu bagaimana kamu nak membentukkan persamaan Y bersamaan dengan MX tambah dengan C. So bila saya sebut Y bersamaan dengan MX tambah C, so maksud dia apa? Okey, cuba kamu buat sedikit analisa dekat sini. So Y bersamaan dengan MX tambah dengan C. So graf dia macam ni. Okey, so ini adalah Y, ini adalah X. Okey, jadi kecerunan dia adalah M dan pintasan paksi Y bersamaan dengan C. So macam mana pun yang kamu buat, kamu kena bentukkan sebegini. Okey, jadi ciri-ciri dia kalau kamu tengok okey, sekarang saya tengok dekat bahagian ni dekat bahagian ni kalau kamu tengok, ini adalah variable, betul tak? Variable ataupun pembeli ubah. Maksudnya Y ni adalah data-data. Okey, dalam actually kita belajar topik ni sebenarnya kita nak dapatkan koefisien so pemalar mungkin daripada satu eksperimen. Jadi Y ni sebenarnya adalah data-data daripada eksperimen. Jadi sebutan variable, okey, ataupun pembeli ubah, dia ada dekat bahagian sini. Okey, saya letak dia sebagai V lah, variable dekat sini. Kemudian dekat sini pun, dekat sini dia ada satu koefisien, sini kita ada variable. Dekat bahagian sini dia hanya ada koefisien saja. Jadi kamu kena bentukkan in such a way variable dan constant, dekat sini constant saja. Kalau kat sini ada variable juga, constant dan juga variable, tak boleh. Maksud dia tidak menepati persamaan linear. Jadi key dia adalah Y bersamaan dengan MX tambah C. Okey, sekarang kita lihat beberapa contoh. So sebenarnya contoh ni kalau tak silap saya pun dah is from one of the video saya dah buat tapi saya nak jelaskan dekat sini. So sebelum tu saya nak bagi caveat. So untuk NMAT ni saya target sebenarnya untuk pelajar-pelajar yang nak lulus dengan untuk pelajar-pelajar yang nak kredit. Jadi kalau pelajar-pelajar yang dah advance mungkin dia sedikit bosan lah, macam basic sangat kan. Jadi saya fokus kepada penerangan sikit dan saya akan buat soalan-soalan berorientasikan peperiksaan. Okey, sekarang cuba tengok dekat soalan nombor 13. Tapi sebelum tu, boleh tak kamu komen sikit? Kamu boleh nampak tak saya punya screen? Saya punya suara dan saya punya screen sharing. Ada okey ke tak okey? Clear ke tak clear? Okay, so kita ada Nuham, siapa lagi dan yang lain-lain tu. Boleh tolong komen. Clear tak? Okey, cuba kita tengok macam mana kita nak apply daripada. Okey, nampak Thank you. Okey, soalan dia macam ni. Mungkin saya okey, dia kata dekat sini graf sekian ini adalah satu graf memang telah dalam bentuk linear. Okey. Dan kemudian kita nak ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, fine. Dalam topik ni, dalam chapter ni, kamu mesti tahu bagaimana kamu nak bentukkan ke dalam persamaan non-linear kepada linear. Tapi dalam kes ni dah memang dalam linear. Jadi kalau kamu nak bentukkan
ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, jadi maksud dia, okey, boleh tak kalau saya tulis macam ni Okey. Persamaan am dia, Y bersamaan dengan MX tambah dengan C. Ini apa ni? Ini paksi Y kan? Paksi Y apa? Oh, paksi Y adalah bersamaan dengan log 10Y. Oh, jadi maksud dia, ini mestilah sama dengan log 10Y. Okey. Kemudian ini apa ni? So ini apa ni? Ini adalah paksi X. Paksi X ni apa? So paksi X dalam kes ni, kalau kamu tengok, paksi X ni adalah X. So paksi X adalah X. Okey. Jadi sebenarnya persamaan ni kita boleh tulis bukan, ini saya just ulang balik lah. Sebenarnya telah dijelaskan dalam graf ni, di mana graf ni adalah log 10Y lawan dengan X. Baik. M ni apa ni? M ni apa ni? M ni adalah kecerunan. Okey. M tu adalah kecerunan. So saya rasa kamu pun dah belajar. Saya ingat daripada form 2 pun kamu dah belajar berkenaan dengan garis lurus. Jadi should be tak ada masalah. So kalau nak cari kecerunan, M sama dengan Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Mana pula nak cari X2, X1 ni? Okey. Jadi mungkin saya namakan ni sebagai koordinat yang pertama, yang kedua, dan ini sebagai koordinat yang pertama. So ini kalau kamu tengok, koordinat ni apa ni? Walaupun dia tulis 2, koordinat dia sebenarnya adalah 2, 0. Jadi kamu boleh dapatkan daripada sini M ataupun dia punya kecerunan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Maksud dia 6 tolak 0 bahagi dengan 10 tolak dengan 2. Jadi saya boleh tulis 6 tolak 0 bahagi dengan 10 tolak 2. So bersamaan dengan 6 per 10 ataupun 6 per 10 ataupun 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. So bersamaan dengan 3 per 5. Betul tak? So bersamaan dengan 3 per 5. Sekejap saya takut tersilap tadi. Sorry, 10 tolak 2. Sorry, 10 tolak 2 asal 5 pula. 10 tolak 2 sama dengan 8 Sorry. 10 tolak 2 sama dengan 8. So sama dengan 3 per 4. So sama dengan 3 per 4. Okey, sorry sama dengan 3 per 4. Jadi sebenarnya persamaan ni saya boleh tulis sebagai, saya ulang sekali lagi, Y bersamaan dengan MX tambah dengan C, di mana M kita baru dapat tadi, di mana M bersamaan dengan 3 per 4. Jadi Y bersamaan 3 per 4 X tambah dengan C. Okey. Jadi ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey. Jadi satu lagi, sekarang kamu dah tahu dah, yang ini dah settle yang ini kamu dah settle. Sekarang macam mana kamu nak cari C? So kamu nak cari C, kamu kena sebab ini adalah satu persamaan. Persamaan ini dia melalui dua titik which is titik 20 dan juga 10,6. Jadi kalau kamu nak dapat C, kamu boleh pilih mana-mana. Kamu nak letak guna titik yang pertama boleh, titik yang kedua pun boleh. Jadi saya pilih titik yang pertama tu senang sebab dia ada kosong. Jadi pada titik 20 so maknanya pada titik 20, so saya boleh tulis Y bersamaan dengan 0 bersamaan dengan 3 per 4. X ni bersamaan dengan 2 bersamaan dengan 2. So 2 tambah dengan C. Jadi 2 kali 1, 2 kali 2. So C bersamaan dengan negatif 3 per 2. Jadi persamaan ni sebenar-benarnya adalah Y bersamaan dengan 3 per 4 X. C apa? C negatif 3 per 2. Tetapi
Y ini sebenarnya adalah bersamaan dengan apa? Log 10Y Maksud dia ini bersamaan dengan log 10Y bersamaan dengan 3/4X. X ni apa? X tu adalah X lah X tu adalah X tolak dengan 3/2. Okay, so macam tu. Jadi sekarang soalan dia, ungkapkan Y dalam sebutan X. So bila Y dalam sebutan X, maksud dia kita nak cari Y sama dengan apa dia. Jadi sebenarnya kamu jangan fokus sangat. Kadang-kadang soalan tu kamu kena tahu konsep dia. Jadi dekat sini, siapa join, siapa tengok dalam one of saya punya video teknik by Bia sebelum tu nanti dulu So ini sebenarnya kalau saya boleh tulis sebagai 3/4X kalau 4 3 6 kan ataupun ni bersamaan dengan 2. So ini saya boleh tulis sebagai apa ni? Tiga per empat 3 kali X tolak dengan 2. 3X per 4 tolak. So macam ni So ini log 10Y. Sekarang persoalan dia, macam mana kita nak dapatkan Y daripada sini? Macam mana kamu nak dapatkan Y sama dengan apa dia? Sebelum saya jelaskan lagi, saya masuk sedikit berkaitan dengan log. Sebab ini kita gunakan rumus log Jadi sekarang saya guys, tolong share, tolong like semua. Tadi 10.2 kan 10.2 saya tak faham lah. Tadi 10.2 kan tak faham lah. Apa soalan dia? Waalaikumsalam Cinta Kaila. Tak apalah, kamu tanya sekali lagi sebelum saya nak selesaikan ni Y sama dengan something. So kita merujuk kalau saya beritahu 2 kuasa 3 bersamaan dengan 8. Saya rasa semua orang tahu kan 2 kuasa 3 bersamaan dengan 8. Betul? 2 kuasa 3 bersamaan 8 Kalau 2 kuasa 2 bersamaan dengan 4 Kalau apa 2 kuasa 4 sama dengan 16 Ini semua orang tahu. So dekat sini, boleh tak kalau saya namakan ini sebagai base? Base ini dia punya index. Boleh? I tu ada index. Ini adalah dia punya answer, jawapan. Maksud dia B kuasa I bersamaan dengan A. Boleh tak? Base index sama dengan A. Biar. Ingat biar. Jadi kalau kita ada 2 kuasa 3 bersamaan dengan 8, bermaksud base dia bersamaan dengan 2, indeks dia bersamaan dengan 3 dan answer jawapan dia bersamaan dengan 8. Jadi kalau kamu tukar ini dalam bentuk log, ini dalam bentuk indeks. Kalau kamu tukar dalam bentuk log, log kan biasa kalau log dia mesti ada dia punya base, betul? Ini kamu ingat dia sebagai answer. Ni sama dengan dia punya indeks. Jadi kamu ingat dia sebagai B-A-I. By. Kamu ingat sing tu. By. Ni by. Kamu ingat by. Jadi, kalau ini nak tukar dalam bentuk log, kamu ingat sebagai log B-A sama dengan I. By. Jadi, log apa? Base dia berapa? Base dia 2. Answer dia berapa? 8. Indeks dia berapa? Indeks dia 3. Jadi, ini kalau kamu tukar ke dalam log, dia jadi macam ni. So, dengan cara yang sama, kalau log kamu tukar ke dalam bentuk indeks, sama juga by kepada biar. Baik. So, sekarang saya dah, yang ini
ada masalah tak okey, ini sebenarnya mungkin kamu ada cara sendiri, fine, tak ada masalah. Tapi kalau kamu nak guna cara saya, nak ingat pun tak apa. Okey, sekarang saya berbalik kepada, kita dah ada persamaan ni tadi. Okey, saya ulang sekali lagi. Saya ambil ini di mana last kali kita ada log 10y bersamaan dengan 3/4 X tolak 2. Boleh tak kalau saya tulis ini log base answer sama dengan index? Boleh tak? Sama kan? Which is dekat sini base sama dengan berapa? 10. Setuju? Setuju Okey. Okey. Answer sama dengan y. Setuju tak? Setuju kan Ini dia punya base. Nampak? 10. Answer dia ni. Nampak? Answer. Sama. Okey? Sebab ini log. Jadi BAI. Jadi ini adalah dia punya I. This whole thing sama dengan I. Okey? Jadi saya boleh tulis I sama dengan 3/4 X tolak 2. Jadi kalau dalam bentuk indeks, saya boleh tulis B kuasa I bersamaan dengan A. Biar. Jadi kamu dah kenal pasti B berapa? B 10. I berapa? I adalah 3/4 X tolak 2. Sama dengan answer. Answer dia berapa? Answer dia adalah Y. Okey. So kebiasaan kita tulis perkara rumus di sebelah kiri. Y bersamaan dengan 10 kuasa 3/4 X tolak 2. Okey. So ini adalah dia punya jawapan. Di mana jawapan dia kata kita nak ungkapkan Y dalam sebutan X. Maksud dia Y sama dengan apa dia? Y sebagai perkara rumus. So jawapan dia macam ni. Boleh? Kalau kamu nak pakai by biar. Tapi kalau kamu tak nak pakai by biar pun boleh juga sebenarnya. Jadi kalau kalau bukan by biar pun boleh. Contoh macam mana last tadi? Okey, dekat sini. Tak apalah. Itu dah nanti dah kita bincang log log so nantilah. So saya dah selesaikannya ni. Okey, sekarang boleh tolong share, Okey, boleh ada soalan tak berkaitan dengan yang saya jelaskan tadi? Boleh? Tak ada. Okey, saya nak tanya macam mana kamu punya experience dengan kalau saya live gunakan live studio, saya share screen. Adakah dia lagi clear ataupun macam mana? Sebab kebanyakan cikgu-cikgu ataupun tutor dia akan tembak dekat screen dekat whiteboard. Jadi saya rasa kadang-kadang video tu goyang-goyang dan dia tak berapa clear. So saya gunakan live studio which is supposedly dia lagi clear. So sekarang saya nak tanya, jelas okey. Kamu tengok, okey, tak apalah. Okey, sekarang kita tengok pada soalan-soalan. Okey, kita pergi kepada praktis subjektif. Okey, kita pergi kepada soalan-soalan untuk pemahaman konsep. Okey. So untuk saya nak beritahu untuk ADMAT ni sebenarnya semua topik masuk semua topik masuk. Yang saya bincangkan pun akan masuk juga. Cuma bentuk dia memang dia lain lah, Saya tak tahu macam mana bukanlah kamu boleh spot. Memang kamu kena faham untuk ADMAT ni sebenarnya lagilah senang sebenarnya kalau kamu faham, sebab ada soalan bocor dah. Soalan bocor tu apa? Memang macam tu lah soalan dia. Dia akan tanya punya konsep-konsep sebegini. Okey, sekarang kita pergi kepada linear law. Kita tengok praktis yang pertama. Okey, saya tak bincangkan semua. Okey, mungkin saya pergi kepada beberapa saya tak nak lah. Ini okey, saya pergi kepada mungkin praktis 2. Okey, soalan-soalan macam ni Sekejap guys. Skrin saya. Okey. So hopefully kamu pakai apa ni? Pakai phone ke, pakai tab ke, ataupun kamu pakai apa? Ataupun pakai PC
Kalau pakai phone, alamak, memang kecil sikit lah, susah lah kalau pakai. Okey, cuba baca soalan tu. So, Rajah menunjukkan graf log 10Y melawan log 10X. Log 10X. A dan B 02 masing-masing ialah pintasan log 10X dan pintasan log 10Y. Log 10Y. Okey. Bunga Cinta Kayla, kamu guna phone, kamu landscape ke portrait? Kamu landscape ke? Besar tak kalau landscape? Saya nak tahu sebab bila saya guna live studio, saya tak boleh kat phone. Jadi saya tak tahu experience orang macam mana. Kamu guna phone dekat landscape kan? Tapi clear tak dekat kalau kamu landscape? Boleh nampak tak? Jelas tak? Jelas Okey. Okey, sekarang soalan dia, cari koordinat A. Cari koordinat titik A. Macam mana kita nak cari koordinat A Okey, saya copy dulu ni. Sekejap Okey. Cari koordinat titik A Okey, graf ni saya boleh tulis, okey, dalam persamaan arm Y sama dengan MX tambah dengan C. Boleh? Okey, jadi kita cari satu. Mana kamu jumpa, kita letak je dulu Mana kamu jumpa, letak je dulu. Sekarang apa C ni? C adalah pintasan pada paksi Y Pintasan paksi Y ataupun log 10Y Y tu adalah log 10Y. Kalau kamu untuk pintasan ni berapa ni? Pintasan ni adalah pada 2, betul? 02 kan? Jadi ini sebenarnya, okey, saya dah dapat satu. Maksud dia Y bersamaan dengan MX tambah dengan 2. Dah settle. Macam tu saja. Kemudian, apa lagi yang kamu faham berkaitan dengan Y bersama dengan MX tambah C? Oh, kamu tahu M ni adalah dia punya kecurunan. Betul? Kecurunan kan kecurunan, semua orang dah tahu dah. Kamu dah form 5 dah. Form 5, mungkin kamu dah form 4. Ada form 4 tak? Siapa yang form 5? Siapa tulis form 5? Tolong tulis form 5. Bagi tahu saya form 5 ke form 4. So, kecurunan sama dengan Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. King form 5. Okay. Faris form 5. Okey. Saya ambil ini sebagai koordinat yang kedua, ini koordinat yang pertama. Boleh? Okey So, maksud dia, so saya boleh tulis Y, okey, tak nampak pula ni. Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1 Jadi, saya boleh tulis dekat sini 11 tolak 2 bahagi dengan 3 tolak 0. So, ini bersamaan dengan 9/3 bersamaan dengan 3. Oh, kecurunan dia bersamaan dengan 3. Jadi, saya boleh tulis sebenarnya, saya dapat satu lagi maklumat di mana Y sebenarnya bersamaan dengan 3X tambah dengan 2. Dah settle dekat sini. Baik, sekarang persoalan dia, saya nak cari koordinat titik A. Baik. Sekarang saya tahu, bukan saya tahu, maksud dia semua orang tahu, dalam graf Y bersama dengan MX tambah C, kalau dia berpintas pada paksi X, okey, bermaksud nilai Y ni mesti bersamaan dengan 0. Betul tak Mesti bersamaan dengan 0. Kenapa? Sebab pada paksi X ataupun dalam kes ni X tu bersama dengan log 10X, kan koordinat dekat sini kan koordinat dia kan sentiasa 1, 0, 2, 0, 3, 0, 5, 0. Sorry, negatif 1, 0. Nilai Y sentiasa 0 Jadi, maksud dia, untuk kita dapatkan pintasan, pintasan X, so bila saya sebut pintasan X ni, maksud dia pintasan pada paksi log 10X log 10X, Y sama dengan 0. Maksud dia 0 sama dengan
3x tambah dengan 2. Jadi saya boleh tulis 3x bersamaan dengan negatif 2, x bersamaan dengan negatif 2/3. Oh, sekarang saya tahu x bersamaan dengan negatif 2/3. Jadi maksud dia, ini sebenarnya titik A berkoordinat koordinat kan? Koordinat. Sekejap. Tengok soalan sekejap. Oh, koordinat. Koordinat A adalah negatif 2/30. Boleh guys? So macam tu saja koordinat A bersama dengan negatif 2/30. Boleh? Okey. Kayla form 4 berapa ramai form 4, berapa ramai form 5 Okey, kamu boleh panggil kawan-kawan kamu lagi untuk jadi ramai lagi bersemangat lagi bermotivasi saya nak buat live jadi jemput lagi kawan-kawan kamu untuk masuk ke live saya ni. Okey, sekarang berikutnya saya dah settle yang pertama. Cari koordinat titik A, okey, fine. Kemudian cari log 10y dalam sebutan log 10x Okey, ini pun sebenarnya kamu dah dapat dah. Sebenarnya sebab daripada saya copy ni. Daripada ni y bersamaan dengan m sorry. Ni daripada sini kita dah tahu tadi m bersamaan dengan berapa tadi? M bersamaan dengan 3 3x tambah 2. Tetapi y ni apa? Y ni adalah log 10y So ni bermaksud ini log 10y. Ini macam soalan tadi konsep dia sama. Tak apalah sama dengan 3x. X berapa? X adalah paksi log 10x. Okey, tambah dengan 2. Jadi cari log 10y dalam sebutan x. Inilah dia. Log 10y, nampak ni? Log 10y dalam sebutan x. Maksud dia kita nak jadikan log 10y ni sebagai perkara rumus. Okey, jadi log 10y sama dengan 3 log 10x tambah dengan 2. Okey, boleh faham tak? Okey, saya cuba jelaskan. Boleh? Okey, siapa yang baru join ni? Okey, bagi tahu kamu form 4 ke form 5? Okey, sekarang next. Okey, ungkapkan y dalam sebutan x. Okey, ungkapkan y dalam sebutan x. Apa maksud dia? Maksud dia kita nak cari y sama dengan apa-apa dia Okey, maksud dia saya nak dapat daripada sini, saya nak dapatkan y sama dengan apa dia ataupun y itu sebagai perkara rumus free PS form 5 okey. Jadi dekat sini okey. Saya juga tadi apa tu? Dekat sini kamu boleh gunakan by biar, okey, tapi saya tak nak gunakan by biar, saya nak gunakan satu lagi rumus log. Okey, saya boleh tulis sebagai log 10y bersamaan dengan, saya boleh tulis log 10x kuasa 3 tambah dengan log 10 kuasa 2. Okey, kamu confuse ke tak Kenapa saya boleh tulis macam ni? Kena sama dengan ni sebab log A sama dengan 1 ataupun macam ni kalau log A kuasa B sama dengan B log AA log AA sama dengan 1, so sama dengan B. Jadi kalau 2 saya boleh buat log 10 kuasa 2. Okey. Yang ini kenapa macam ini? Saya rasa kamu tahu kalau kita ada log A kuasa B ini sama dengan B log A Jadi saya naikkan saja. Sebab tu dia jadi macam ni. Okey. So saya tak sure macam mana kamu punya understanding of log. So hopefully kamu tak ada masalah Jadi dekat sini saya boleh tulis
Sebab ini tambah, rumus log bersamaan dengan log 10. Kalau tambah, darabkan X kuasa 3 darab dengan 10 kuasa 2. Betul? Sama dengan log 10 100 X kuasa 3. Ini sama dengan log 10Y. Jadi kita ada log 10, log 10. Jadi kita boleh tinggalkan sebutan log. Jadi Y bersamaan dengan 100 X kuasa 3. Okay guys, boleh tak? So saya dah live sejak daripada semalam. Tapi actually ada satu hari tu pun saya dah buat live juga. Kamu boleh tengok dekat saya punya bio. Saya letak saya punya link YouTube. Saya ingat saya dah ada 2 video yang saya letak public untuk kelas-kelas live di TikTok. Video-video lain pun ada juga, tapi yang itu semua adalah unlisted sebab itu semua ada student-student saya yang ada, sebab ada video, ada gambar, ada copyright so saya tak nak ada masalah. Jadi saya tak live saya tak public kan. Tapi yang ini saya public, tak ada masalah sebab saya tak nampak muka kamu pun ada okey tak yang ni So saya dah settlekan Jadi kalau kamu tengok dekat sini, saya dah settlekan ni. Kita ada satu graf dekat sini. Dekat sini cari koordinat A, saya dah dapatkan. Kemudian cari log 10Y dalam sebutan X, saya pun dapat. Kemudian ungkapkan Y dalam sebutan X pun saya dah dapat. Saya dah jelaskan. Okey, ada masalah tak? Boleh? Okey. Macam mana? Macam mana tahap pemahaman kamu sekarang? Ada bertambah ke sama je? Okey, kita pergi ke next Practice 2, practice 3. Okey, kita tengok kepada practice 3 Kita tengok Pembeli lebah sekejap mana saya minum air sekejap, saya minum boleh? Okey, untuk lagi 3-4 hari ni kamu, saya rasa kalau kamu study seorang-seorang pun pening juga kan kamu just follow je nanti kalau balik nanti kamu study balik macam tu So saya target sekarang ni untuk pelajar apa? Saya nak pelajar untuk kamu bagi lulus dan kamu bagi kredit. Pelajar-pelajar cemerlang saya rasa kamu mungkin sedikit bosan Okey, sekarang cuba tengok dekat saya punya screen. Pembeli sekejap, saya besarkan sikit. Tak nampak pula ni. Okey. Pembeli ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y bersama dengan AX kuasa B dengan keadaan A dan B ialah pemala. So, jika graf Y melawan X dilukis, lengkung itu diperoleh dan melalui titik 280. Jika graf log 10Y melawan 10X dilukis, garis lurus yang berkiraan 3 akan diperoleh. Cari nilai A dan nilai B. Okey. Target chapter mana yang saya score? Okey. Chapter-chapter yang saya bincangkan ni adalah chapter-chapter yang basically kamu kena bukan score lah Kalau kamu kata nak score A+ tu, kamu kena study semua itu A+. Jadi saya nak target lulus saja. Sebab saya pun tak tahu ada ramai dekat sini saya pun tak kenal siapa kamu kan. Yang student yang join kelas-kelas saya, kelas online, saya tahulah macam mana performance dia orang. Jadi kamu saya tak tahu. Tapi dalam kelas saya pun banyak juga yang agak lemah juga NMAX dia. Jadi saya nak bantu ramai orang. Nak target chapter mana? Kamu follow saja kelas-kelas saya Okey, so ataupun kamu study je kamu study je video-video yang saya buat ni, kamu follow kelas saya dalam 3-4 hari ni, follow saja, fahamkan, dan kamu cuba buat. Sempat tak sebab saya pun tak sure lah kan tapi kamu fahamkan betul-betul konsep yang saya terangkan. Sebab konsep dia sama, soalan mungkin berbeza tapi dia sama kan, dia mesti sama. Okey, dekat sini
pemboleh X dan Y dihubungkan persamaan oleh Y bersamaan dengan AX kuasa B. Y bersama dengan A kuasa B. Baik, dengan keadaan A dan B adalah pemalar. So, A dan B pemalar. So, saya ringkaskan dekat sini. So, kalau kamu tengok video balik, kamu boleh baca soalan ni nanti. Okay, kemudian jika graf Y melawan X dilukis, lengkung itu diperoleh dan melalui titik 280. Dia lalu titik 280. Jika graf log 10Y melawan log 10X dilukis, garis lurus yang berkecurangan 3 akan diperoleh. Cari nilai A dan nilai B. Baik, so saya nak bagi kamu faham. Okey, sekarang kamu ada hubungan Y bersama dengan AX tambah B, di mana A dan B adalah pemalar. Dan okey, saya andaikan jadi saya pun tak tahu apa ni bentuk graf ni macam mana. Saya pun tak sure, tapi saya andaikan, saya nak bagi kamu imagine. Tak kisahlah, mungkin saya lakarkan dia graf tu macam ni saja. Graf ni graf apa Graf ini adalah Y sama dengan AX kuasa B. Saya just andaikan macam tu. Okey. Dia lalu titik 280. Maksud dia lalu satu titik ni. Titik ni adalah 280. Macam tu saja. Okey. Kemudian dia kata jika graf Y melawan X lengkung jika graf log 10Y melawan log 10X. Jika graf log 10Y, maksud dia kalau dia lukis graf macam ni, log 10Y lawan dengan log 10X, kalau dilukis, cuba kita tengok soalan dia. Jika graf Y melawan mana ni? Jika graf log 10Y melawan log 10Y dilukis satu garis lurus yang berkecurangan 3. Maksud dia, kalau kita buat macam ni, maksud dia terbentuk satu garis lurus mempunyai kecurunan M sama dengan 3. Apa lagi maklumat dia? Akan diperoleh. Cari nilai A dan nilai B. Okey. Ini semua adalah maklumat yang saya keluarkan daripada bentuk ni cakap-cakap banyak ni, permasalahan macam ni, tapi saya just lakarkan kat sini. Kalau kamu dah betul-betul faham, kamu tak payah lakar pun, kamu dah faham, terus saja. Tapi kat sini saya tunjukkan kat sini macam mana kamu nak faham. Sekarang persamaan dia adalah, sekali lagi, persamaan dia adalah ini. Okey, fine. Titik ni 280 lalu lengkung ni. Maksud dia titik ini mestilah menyelesaikan. Ini adalah okey, mungkin saya bagi hint lah chapter mana yang nak score okey, yang topik-topik yang consider sebagai mudah juga kamu boleh study topik yang pertama, which is fungsi, kemudian fungsi kuadratik, kemudian kamu boleh study janjang, geometri koordinat, kemudian hukum linear is pun quite okay, hukum linear. Apa lagi? Nantilah saya tengah concentrate mengajar ni. Okey, sekarang dia melalui titik 280. Maksud dia, kalau saya tulis sekali lagi, okey, Y sama dengan apa tadi? AX kuasa B. Titik 280, titik 280 dia melalui. Jadi mestilah titik ini menyelesaikan persamaan garis ni. Jadi saya boleh ganti, ini adalah nilai Y, ini adalah nilai X. Jadi Y 80 bersamaan dengan A bersamaan dengan 2. Kemudian A2 lah. A X sama dengan 2. Kemudian kuasa B. Okay, so maksud dia saya boleh tulis macam ni. Ini saya okay, so saya namakan ni sebagai persamaan 1. Kita masih tak selesai lagi. Okay.
sekarang bentuk ni ini hukum linear. Jadi boleh tak kalau saya nak tukar ni, macam mana nak jadikan dalam bentuk linear? Of course lah, kamu kena logkan Jadi kalau saya logkan, log 10y bersamaan dengan log 10 Ax kuasa B. Boleh? Okay. Ini boleh tak daripada hukum log, okey, log 10 A tambah dengan log 10 X kuasa B daripada hukum log. Check balik hukum log. Log A darab log B sama dengan log A tambah dengan log B. Okey. Ini pun saya boleh tulis sebagai log 10 A tambah dengan B bawa ke depan. Sekali lagi hukum log B log 10 X. Ataupun saya tulis log 10 Y. Okey, supaya kamu tak confuse, saya just rearrange ni. Ini sama dengan B log 10 X tambah dengan log 10 A. Ini log 10 Y. So, kamu perasan tak sekarang Ini adalah Y. Ini adalah X. Ini adalah C. Ini adalah dia punya keturunan. So Y sama dengan M darab X tambah dengan C. Okey. So daripada sini sebenarnya okey, dia dah bagi tahu dah kat sini sebenarnya dia punya keturunan ni bersama dengan 3. Oh, keturunan sama dengan 3. Jadi dekat sini pun sebenarnya kamu dah boleh dapat dah. Keturunan sama dengan 3. Keturunan ni sama dengan B, betul tak? Nampak ni, B kan? So M sama dengan B. Tapi M ni sama dengan berapa? Sama dengan 3. Kenapa sama dengan 3? Sebab dia dah bagi tahu dekat soalan tu. Dia kata, okey, jika graf log 10y melawan log 10x dilukis garis lurus yang berketurunan 3. Maksud dia keturunan 3 ataupun M bersama dengan 3. Jadi maksud dia kat sini M sama dengan 3, tapi M juga sama dengan B. Sebab M sama dengan B, tapi M sama dengan 3. 3 sama dengan B. Jadi maksud dia B bersamaan dengan 3 lah. B bersamaan dengan 3. So macam tu saja. Kemudian bila kamu dah dapat B bersama dengan 3, kamu ingat balik dekat sini mana dia? Nampak ni B. Jadi sekarang saya boleh tulis 80 bersamaan dengan A 2 darab 3. Betul? Jadi sama dengan 2 kuasa 3 8 sama dengan 8A. A sama dengan 80/8 So A sama dengan 10. Okey. So maksud dia kat sini saya dah dapat maksud dia A sama dengan 10, B bersamaan dengan 3. Okey, boleh faham tak? Okey, sekarang dia sebenarnya kan dia tak susah tapi dia macam mana kata kadang-kadang kamu bila saya tunjuk kamu rasa oh iyalah which is kamu dah tahu dah persamaan garis lurus je pun kan. Kalau macam yang ini pun ini kan dia lalu titik ni, kalau saya cakap titik ni menyelesaikan, saya rasa kamu pun tahu tapi kamu mungkin tak terfikir kan. Kamu tak terfikir macam terfikir kamu kena buat soalan lah kan. Tapi sekarang kalau dah 3-4 hari ni saya tak sure lah kalau kamu punya preparation macam mana. Tapi last minute ni, ujung-ujung ni kamu study video saja so insyaAllah kalau kamu study video saya pun kamu dah boleh lulus dan juga kredit siapa yang bercita-cita untuk buat computer science ke engineering ke medik ke, kamu kena ada AdMaths kan. Kamu tak boleh tinggal AdMaths. Okey. Yang kalau yang lain-lain tu macam account tu lain cerita lah. Tapi kalau kamu nak line ke engineering line ke science, memang kamu kena ada AdMaths. Ada soalan tak yang ni So saya nak pergi kepada yang berikutnya. Ini practice 3. Okey.
Okay guys, tolong share tolong share. Sekarang 8 practice 4. Kalau apa tu, kalau komen tu tak bergerak, saya pun risau kamu ada lagi ke tak sebab saya tengok kat sini ada view dekat 100 orang, tapi kadang-kadang apa ni, kena, saya tak faham ni, siapa tanya ni, lecture kena ke kredit MAC lecturer. Oh, okey, saya nak tanya, lecturer, kamu nak jadi lecturer apa? Kalau kamu nak jadi lecturer engineering, of course kamu kena study engineering. Mestilah kamu kena ada NMATS. Sebab kalau kamu nak masuk ke engineering lain, kamu mesti ada NMAT. Kalau kamu nak pergi computer, kalau kamu nak jadi lecturer dekat computer science, kamu kena ada NMAT. Sebab kamu kena study dulu computer science. Science stream kena ada NMATS. Faham tak? Kalau kamu tak ada, boleh. Tapi mungkin laluan dia tu leceh sikit lah. Kamu mungkin ada, kamu nak dapatkan tempat tu pun kadang-kadang susah nak dapatkan tempat. Okey, kalau bidang pertanian tak perlulah sebenarnya terus terang so tak perlu. Kalau kamu ke bidang pertanian, maksud dia mungkin maths pun dah cukup. Kamu tak perlu sampai ke NMAT. Macam saya study saya degree dalam physics, okey. Kemudian saya buat masters in engineering. Okey, saya dalam sebelum saya mengajar, sebenarnya saya telco saya buat consultant work untuk dengan few untuk local company dan juga international company, buat networking so saya punya field adalah dalam telecommunication engineering networking. So saya start mengajar dalam 5 atau 6 tahun lepas so bila saya plan untuk mengajar, sebab satu topik yang senang saya nak belajar semula adalah maths so siapa yang menguasai NMAT sebenarnya dia senang je nak recall balik. Kalau saya nak, walaupun dulu saya pernah belajar fizik, mungkin ambil masa sikit nak digest balik. Tapi kalau macam maths ke NMAT, senang sikit. Sebab dia, once kita ada grasp dia punya konsep, dia memang kekal lama. So macam tu saja Okey, banyak belah bil. Okey, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Praktis berapa ni? Praktis 4. Sorry kita pergi praktis 4. Okey, cuba tengok soalan ni Okey, pemberi lubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan 4Y bersamaan dengan M tolak 2X tambah dengan 6 per X dengan keadaan M ialah pemala. Suraja di bawah menunjukkan garis lurus AB yang diperoleh dengan memplot XY melawan X kuasa 2. Okey, ungkapkan persamaan 4Y bersama dengan M tolak 2X tambah dengan 6 per X dalam bentuk linear yang digunakan untuk memperoleh graf garis lurus seperti yang ditunjukkanlah beraja di atas. Saya rasa kamu baca sekali pun pening juga Okey, sekejap saya nak fahamkan sekejap. Okey, saya copy ni dulu. Okey guys, so far macam mana saya punya menerangan saya ni? Jelas ke tak Saya pun tak sure sebab saya tak boleh berinteraksi kamu pun nak bersuara pun tak boleh juga kan. Saya just rely on kamu punya komen jadi okey, just saya ni summary-kan dekat sini. Okey, kita ada graf macam ni Kamu tengok graf ni, graf apa ni Graf ni adalah graf XY melawan dengan X kuasa 2 XY melawan X kuasa 2. Okey, kemudian kita pemberi lubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan. Okey, sebenarnya persamaan asal-asal dia ini adalah yang setelah kita linearkan Jadi pemberi lubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan 4Y bersamaan dengan M tolak 2
X tambah dengan 6 per X. Okay. Dengan keadaan M ialah pemalar. So Raja yang menunjukkan, okay. Ungkapkan, okay, soalan dia, okay, yang pertama A, ungkapkan persamaan part Y bersama dengan M tolak 2X tambah 6 per X dalam bentuk linear yang digunakan untuk memperoleh graf garis lurus seperti ini. Okay. Jadi, kalau kamu tengok, ini sebenarnya, ini bukan linear, ini bukan linear. Tetapi, bila kita linearkan, dia dah jadi macam ni sebenarnya. Dia jadi macam ni. Jadi, dia punya hint, daripada sini, kalau kamu nak linearkan dia, nampak ni. X, Y melawan dengan X kuasa 2. Jadi, kamu kena bentukkan persamaan in such a way, dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Jadi, kita cuba macam mana kita nak buat ni. Boleh tak kalau dekat sini, saya darab dengan X, X saya buat ni atas, saya darab dengan X. Semua ni saya darab dengan X, betul tak? Jadi saya akan dapat apa ni? 4XY bersamaan dengan M tolak 2 X kuasa 2 tambah dengan 6. Okey. Sekarang kalau kamu tengok kat sini, ini XY Jadi Y ni saya kena buat turun bawah Saya boleh tulis XY sama dengan M tolak 2 X kuasa 2 per 4 tambah dengan 6 per 4. Okay guys, ataupun 6 per 4 sama dengan 3 per 2. Okay, sekarang nampak tak Y sama dengan M X tambah dengan C di mana ini adalah Y. So M adalah keturunan adalah yang ni. Okey, ini adalah dia punya C, nampak? Kalau kita plotkan XY lawan dengan X kuasa 2. Okey, di mana keturunan dia adalah M tolak 2 per 4, which is graf ni lah, graf ni lah sebenarnya. Okey, boleh nampak tak guys? Okey, apa dia? Okey, ungkapkan maksud dia inilah dia Okey, graf dia adalah yang ni X, Y sama dengan M tolak 2 per 4 X kuasa 2 tambah dengan 3 per 2 Ini sebenarnya Ini adalah jawapan ni. Ungkapkan persamaan bla 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 dalam bentuk linear yang digunakan untuk memperoleh graf seperti yang ditunjukkan Raja di atas. Maksud dia, graf ini diperolehi setelah saya bentukkan persamaan tu jadi macam ni. Di mana ini adalah bersamaan dengan Y, ini adalah bersamaan dengan X, ini dia punya keturunan M, ini dia punya C, nampak? Jadi bila saya lukis macam ni. Tapi tak perlu lukis lah, dia dah bagilah lukis. Tapi kamu kena faham lah, dia datang macam ni. Boleh tak guys? 3 per 2. Okay, sekarang next apa dia tanya? A saya dah settle. Diberi keturunan A, B ialah negatif 3. Cari nilai M dan nilai N. Macam tu je ke? Okey, Free tanya macam tu je ke? Apa maksud dia? Macam tu je ke? Kamu kena tunjukkan ni sebenarnya step ni daripada sini kamu kena darab dengan X, kemudian kamu dapatkan ni. Kemudian kamu dapat persamaan ni. Kamu dapatlah persamaan ni. Inilah dia. Yes, macam tu. Yes, macam ni.
Kalau itulah soalan kamu ke bentukkan soalan dia kat sini. Okey, kamu tengok ungkapkan persamaan part y sama dengan m tolak 2 x tambah 6x dalam bentuk linear yang digunakan untuk memperoleh graf garis lurus seperti yang ditunjukkan dalam rajah atas. Which is jawapan dia adalah ni dia. Ni jawapan dia. Okey. Dia kena sama macam kat graf. Bukan. Sebenarnya graf ini, okey, graf ni adalah representasi daripada persamaan ni yang kamu telah linearkan ni, nampak tak? Faham tak? Maksud dia, graf ini adalah representasi daripada persamaan linear yang kamu dah buat ni. Dan ini datang daripada mana? Datang daripada mana yang asal tadi? Daripada asal dia daripada sini asal dia daripada sini. Kamu massage dia sampai dia jadi macam ni. Okey. Kemudian graf ini, kalau kamu lukis, graf dia jadi macam ni. Tapi dalam kes ni diberilah graf, lakaran graf telah diberi. Okey, faham tak? Saya nak jelaskan macam tu. Dia kalau kelas berdepan dia senang sikit face to face Okey. Okey, sekarang kita tengok apa lagi? Okey, diberi, soalan berikutnya dia kata diberi kecurunan AB ialah negatif 3. Kecurunan AB, mana AB? Okey Diberi kecurunan AB ialah negatif 3. Cari nilai M dan nilai N. Kecurunan AB sama dengan 3. Okey, fine Baik, saya ulang balik dekat sini. Okey. Sekarang kamu dah tahu. Okey, saya nak berkisar kepada persamaan ini. Ini bersamaan dengan Y, betul? Ini dia punya X. Ini dia punya M. Ini dia punya C. Jadi Y bersamaan dengan MX tambah C. Jadi kalau saya tengok dekat sini, mana satu bahagian kecurunan? Bahagian kecurunan adalah M. Ataupun kecurunan lah kecurunan. KECERU, kecurunan sama dengan M tolak 2 bagi dengan 4. Setuju tak? Kecurunan adalah M tolak 2 bagi 4. Betul kan? Tetapi daripada graf, boleh tak kalau kamu cari kecurunan? Mestilah boleh. Bukan boleh. Actually dia dah bagi dah. Kecurunan AB sama dengan negatif 3. Nampak? Ya ke? Betul? Saya baca tadi. Okey, dia kata dekat sini garis lurus AB. Okey, mana dia ni? Oh sorry, diberi kecurunan AB sama dengan negatif 3. Nampak? Kecurunan ni bersama negatif 3. Jadi ini kecurunan ni, ini bersama dengan negatif 3. Kenapa? Sebab dia bagi tahu. Jadi negatif 3 sama dengan M tolak 2 bagi dengan 4. Jadi M tolak 2 bersamaan dengan negatif 12. Jadi M bersamaan dengan negatif 10. Betul So M bersamaan dengan negatif 10. Settle tak? Settle. Okey, free PS. Boleh faham tak? So M sama dengan negatif 10. Sekarang apa kita nak cari lagi? Cari nilai M. Okey, M dah dapat. Kemudian nilai N. Okey, nilai N. Okey, sekarang kamu tengok dekat sini Apakah Y sama dengan MX tambah dengan C? Apakah C? C adalah pintasan pada paksi Y ataupun pintasan pada paksi XY. Pada paksi XY, sebab Y bersamaan dengan XY.
Okey, boleh faham? C tu adalah pintasan. Sekarang kamu tengok pintasan ni dekat mana? Nampak tak pintasan tu dekat sini? Nampak? Pintasan tu sebenarnya adalah 15N. Nampak? Betul? Pintasan tu adalah 15N. Jadi maksud dia, saya boleh tulis 15N sama dengan 3/2. Sebab ini adalah pintasan. Betul tak? Ini adalah pintasan. Sama dengan 3/2. So, N sama dengan 2 darab 15 bahagi dengan 3. 30 per 3 sama dengan 10. Sekejap. Salah ni. 15 per N pula. Silap, sorry. Cop. Saya salah baca. 15N bukan 15 per N. Okey. Pintasan dia sama dengan 15N. Betul tak? Cuba tengok ni. Nampak 15N kan? Okey. Tapi daripada graf, pintasan dia sama dengan 3/2. Betul? Nampak ni? 3/2. Jadi, saya boleh tulis 15N bersamaan dengan 3/2. Jadi, N sama dengan 3/15 darab 2 sama dengan 3/30 bersamaan dengan 1/10. So, N bersamaan dengan 1/10. Okey, boleh faham tak? So, N bersamaan dengan 1/10. So, sekarang kita dah dapat M. Kita dah dapat N. So, saya nak kamu tengok video ni ulang-ulang. As ulang kaji, kamu tengok je video ni kan. Ini adalah kira macam last minute study kan. Kamu tengok je. Tengok je. Kemudian bolehlah buat sikit-sikit. Kalau kamu dah faham, kamu buat sikit-sikit. Okay guys, boleh tak siapa faham boleh tak kamu tulis sikit saya tak apa, kamu tak reflect macam mana, saya nak tahu okey tak? Ada tak faham sikit-sikit faham banyak ke? Siapa faham lebih daripada 50%? okey. So siapa yang lebih daripada 50% boleh faham tu, kalau kamu tengok balik tu rasa boleh lah. okey. So kita tengok 4. Okey, saya sebab yang ini dia boleh juga dalam dia juga boleh keluar dalam satu yang soalan biasa kertas 1 memang ada lah. Kertas 1, kertas 2 bahagian A pun boleh keluar, bahagian B pun boleh keluar Jadi dia pun boleh keluar dalam soalan memplot graf pun boleh juga 50% okey, boleh ulang-ulang. Okey, kita tengok soalan praktis 5 ni. Okey, sebelum tu thank you. Cuba baca okey. Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai yang diperoleh daripada satu eksperimen melibatkan pembuluh X dan Y. Pembuluh X dan Y itu dihubungkan oleh persamaan Y bersamaan dengan PX kuasa Q dengan keadaan A dan B ialah pemalar. Okey. So nilai X sama dengan 5, nilai Y sama dengan 39.8, X sama dengan 10, Y sama dengan 10, X sama dengan bla 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 bla. So itu dia punya data dia Okey, soalan dia, tukarkan persamaan Y sama dengan PX kuasa Q kepada bentuk linear. Yang ini jadi yang ini by now supposedly kamu mungkin dah tahu. Y bersamaan dengan, kalau kamu dah menguasai logs, senang sikit lah yang ni So Y sama dengan PX kuasa Q. Jadi kalau kita nak tukarkan ke dalam bentuk linear, saya jadikan dia log 10 Kalau saya log 10 Y, sini pun fair lah.
log 10 P X kuasa Q. Jadi yang ini sebenarnya kamu boleh pecahkan dia daripada log A B C sama dengan log A tambah dengan log A B tambah dengan log A C. Ini adalah one of the rumus log A B, log A C. Jadi maksud dia sekarang ini saya boleh tulis sebagai apa? Saya boleh tulis sebagai log 10 P tambah dengan log 10 X kuasa Q. Yang ini pun kamu boleh mudahkan lagi. Ini saya boleh tulis sebagai Q log 10X. Kenapa macam ni? Sebab daripada rumus log juga, kalau kita ada log A B kuasa N sama dengan N log A B, one of the rumus log. Jadi daripada sini kamu, sebab tu saya boleh buat macam ni. Okey. Jadi sekarang saya boleh tulis, saya rewrite semula log 10Y bersamaan dengan log 10P tambah dengan Q log 10X. Okey, sekarang saya saya susun balik je supaya nak dapat lagi senang kamu nak faham Y sama dengan MX tambah C. Log 10Y, yang ni saya tak buat apa-apa. Saya just ubah saja, ini sama dengan Q log 10X tambah dengan log 10P. Baik. Kalau kamu ambil mikroskop, kalau kamu tengok, ini betul tak? Ini sama dengan Y. Yang ini sama dengan X. Yang ini sama dengan C. Yang ini sama dengan M. Sama tak? Y sama dengan MX tambah dengan C. Okey, boleh faham tak? Sebab dia kata kat sini, tukarkan persamaan yang PX kuasa Q kepada bentuk linear. Inilah bentuk linear. Inilah bentuk linear. Okay. Jadi kalau kamu okey, macam tu lah. Sekejap boleh? Tolong share lagi. Okey, kita tengok berikutnya apa lagi. Tukarkan kepada bentuk. Okey, saya dah settle yang A. Kemudian plot graph flow Y melawan. Okey. Ini sebenarnya nampak tak? Apa yang kamu nak buat sebenarnya ni Sebenarnya saya nak buat graph Y lawan X. Okey. Di mana saya akan dapat satu, ini general general, keturunan dia macam ni, M. Ini adalah dia punya C. Okey. Ataupun sebenarnya adalah, ini adalah Y tu apa? Y adalah log 10Y. X besarnya apa? X besar adalah log 10X. Jadi kalau kamu buat macam ni, keturunan dia apa? Keturunan dia M sama dengan Q. Nampak? Pintasan dia apa? Pintasan dia adalah C. Di mana C bersamaan dengan log 10P. Okey guys, boleh faham tak cuba fikir-fikir sikit. Mungkin seminit dua ke, saya minum kopi dulu. Boleh guys? Okey, macam mana kamu punya experience dengan kelas macam ni Adakah dia lagi clear ke, ataupun saya rasa mungkin kamu pernah join kelas-kelas apa? Daripada tutor lain, daripada cikgu lain, dia biasanya tembak dekat dinding. Sebab kadang-kadang saya pun cuba nak dapatkan idea. Bila saya buat macam tu, dia macam gambar tu tak clear, fokus dia tak apa clear. Jadi saya buat guna live studio, guna TikTok ni. Walaupun dia tidaklah seclear kalau kita guna Zoom ataupun Google Meet, tapi
Kalau kamu gunakan komputer, insya-Allah dia sama juga dia punya clear. Betul tak? Ataupun ada beza tak dia punya clearance tu? Jadi senang sikit kamu nak fokus. Okey, sekarang apa yang kita nak buat ni? Okey, nampak tak? Saya nak cari log 10y lawan dengan log 10x Log 10y ni apa? Log 10y ni sebenarnya saya nak cari dia punya titik-titik ni sebenarnya kan. Tetapi maklumat yang diberi dekat sini adalah maklumat yang diberi kat sini adalah x dan y. Jadi kamu kena dapatkan log 10y. Jadi maksud dia saya nak jadikan dia log 10y dengan log 10x Jadi okey, saya copy ni sebab ini sebenarnya adalah soalan plot graph Ini x. Jadi kamu kena dapatkan kat sini sebenarnya log 10x. Kamu kira lah dapat berapa ni? Log 10.5 log 10.5. Ambil kalkulator, log 5 sama dengan 0.70. Kemudian log 10 sama dengan 1. Kemudian log 15 0.18. Kemudian log 20 sama dengan 1.30. Dan seterusnya kamu kena buat macam ni. Lepas tu kamu dapat ini y, kamu dapatkan pula log 10x. Ini log 10y log 10y, sorry. Log 10y. Sebab ini adalah soalan plot graph, jadi kamu kena letakkan nilai-nilai ni. Okey. Log 10.398 log 39.8 1.60 1.60. Kemudian log 10 sama dengan 1, log 4.37 log 4.37 sama dengan 0.64. Dan begitulah seterusnya. Okey. Tapi okey. Jadi kamu kena tunjukkan jalan kira sebab kamu nak buat graf ni log 10y lawan dengan log 10x. Jadi bila kamu dah dapat kat sini, kamu plotkan graf Okey, kamu plot graf. Okey, kamu ikut dia dekat dia. So dia kata soalan tu okey. 2 cm kepada 0.2 unit untuk paksi log 10x Jadi kat sini 2, 4, 6, 8 dan seterusnya 0.2, 0.4, 0.6 dan seterusnya. Okey, saya tak habiskanlah. Kemudian untuk paksi y 2 cm kepada 0.5 unit 2, 4, 6, 8, 10 0.2 berapa unit? 0.5 maksud dia 0.5, 1.0, 1.5 dan seterusnya So ini apa? Ini adalah log 10y. Ini apa? Ini adalah log 10x. Sekarang kamu kena plotkan titik-titik ni pasangan ni Ini dan ini pasangan dia. Ini dan ini. Ini dan ini. Ini dan ini dan seterusnya Boleh So macam tu saja Okey, jadi saya simplify dekat sini. Jadi kalau kamu plotkan sebenarnya kamu akan dapat satu garis. Garis dia sebenarnya macam ni Dalam kes ini soalan sebenar lain soalan lain lah, tapi dekat dalam kes ni kalau kamu plotkan dia akan dapat something macam ni macam tu. Dalam kes ni macam tu kamu akan dapat macam ni. Boleh? Kamu akan dapat macam ni. Okey.
So bagaimana kamu pilih ni? Kamu pilih ni adalah sebenarnya daripada pasangan titik ni Jadi kamu gunakan, kamu belajar penyuaian terbaik. Maksud dia ini dekat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini kan. Kamu kena dapatkan lah setepat yang mungkin macam tu titik-titik pasangan XY dekat sini. Okey, macam tu lah lebih kurang Boleh. Okey, sekarang saya nak bagi hint dekat, bukan bagi hint. Kamu boleh tentukan ni sebenarnya pintasan ni secara tepat. Okey. Pada kedua tepat ni dengan menggunakan kalkulator. Siapa tahu? Dengan menggunakan kalkulator. Tapi kalkulator sebagai guide saja sebab ini matematik. Kamu lari sikit pun tak ada masalah sebenarnya. Kamu still dapat markah penuh sebab dia berdasarkan kepada jalan kira kamu. Tapi kalkulator ni kita boleh gunakan dia sebagai guide Jadi kamu boleh dapat, kalau kamu masukkan padanan pasangan log 10x dengan log 10y, kamu akan dapat dia punya pintasan ni berapa dan yang ini pun berapa. So macam mana? Sekejap saya buka saya punya kalkulator Mana saya punya kalkulator ni? Allah, tak ada pula. Kejap guys, saya punya kalkulator ni. Ni dia. Ni ke? Emulator. Oh, ni dia. Okey, saya dah buka. Nampak tak saya punya kalkulator? Nampak tak? Siapa nampak kalkulator? Tolong keluar tak kalkulator saya ni? Okey guys, nampak tak kalkulator dia? Tolong komen. Okey, Bunga, Kaila, nampak tak saya punya kalkulator? Okey, so kamu boleh gunakan, bergantung kepada kalkulator, dia mungkin lain sikit. So sekarang ni kamu gunakan mode. Kamu ambil 2 ni Kamu ambil 2 ni, regression ambil 2. Kemudian kamu ambil linear Jangan ambil log sebab kita dah tukarkan dia kepada linear bukannya log linear Ambil 1. Okey. Jadi sekarang kamu cuma masukkan pasangan X dan Y. Pasangan X dan juga Y di mana X ni adalah pasangan log 10X dan Y ni sebenarnya adalah log 10Y. Sebab yang kita nak plot ni adalah log 10Y dengan log 10X Maksud dia pasangan log 10X dengan log 10Y. Okey. Jadi cuba. Jadi saya masukkan dekat sini sekejap Mana saya punya ni Alamak, silap ni. Jangan terkeluar pula. Sekejap Mana saya punya lari pula saya punya ni. Okey, ada. Okey, nampak. Okey, sekarang saya nak masukkan kalkulator ni. Saya masukkan apa? Saya masukkan X, Y, M plus Apa yang saya akan buat? Saya akan masukkan nilai X, Y, saya tekan M plus kalkulator ataupun X ni sebenarnya bukan X, sebenarnya adalah log 10X dan juga log 10Y Ini saya tekan M plus So tengok saya buat. So saya akan buat kat sini kita ada ataupun kamu boleh terus sebab kita dah bina jadual tadi. Kamu boleh masukkan ni, dapat ni nilai ni 0.7, 1.6 M plus dapat ni 0.7, 1.6 M plus. Kemudian 1,1 M plus ataupun 0.18, 0.64 M plus Tapi kalau kamu nak terus masuk daripada sini pun boleh, sebab dekat kalkulator kan ada function log kan. Jadi kamu boleh buat terus pun boleh juga. So dekat sini saya boleh buat sekejap So saya akan buat, okey, mana log ni?
log 0.7, kemudian koma 1.6. Okey, saya tekan M+, data yang pertama. Okey. Kemudian yang kedua, log 1, log 1. Sekejap, lari dah pula ni. Koma log 1 M+, data yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya buat apa? Log 1.18, log 1.18, koma, kemudian log 0.64, log 0.64 M+. Okey, yang ketiga. Kemudian log 1.3, 1.3, koma, kemudian log 0.4, 0.4